Majlis menjemput Cikgu Mio Syahrul Nizal bin Mio Ismail selaku Ketua Hakim bagi pertandingan bercerita pagi ini untuk menyampaikan sedikit rumusan mengenai pertandingan kali ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari Profesor Idris yang berusaha, pegawai-pegawai daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, pegawai-pegawai JPN, pegawai-pegawai PBD, cikgu-cikgu dan anak murid sekalian. Tak lupa juga kepada ibu bapa jika ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, saya teruskan kepada ulasan yang lebih kepada syur, cadangan dan mungkin satu dua perkara yang telah dipersembahkan, dipertontonkan oleh anak-anak murid kita sepanjang pertandingan hari ini. Sebelum itu ingin saya juga perkenalkan diri saya seperti yang dimaklumkan oleh Tuan Pengerusi. Saya adalah Mio Syahrul Nizal bin Ismail, bertugas di English Language Teaching Center. Jangan rasa gusar dengan kerjaya saya kerana saya adalah cikgu bahasa Melayu yang bertugas sebagai pegawai pengurusan. Tak ada kena mengenai dengan bahasa Inggeris. Yang seterusnya, saya mempunyai dilantik oleh Jabatan Kewalian Kesenian Negara sebagai Jurulatih Seni Budaya Negara untuk bidang seni berbahasa. Bila kata seni berbahasa ni, dia termasuk semua, merangkumi semua sekali. Pidato, syair, sajak, puisi, bercerita, perbahasan, semua itu tergolong dalam seni berbahasa. Dan apa yang kita buat hari ini adalah seni berbahasa. Baik, saya juga adalah Jurulatih Seni Budaya Negara dilantikan JKN juga untuk bidang teater. Ya. Selain itu juga saya merupakan pemegang sijil kemahiran Malaysia dalam lakonan teater yang diiktiraf oleh Jabatan Tenaga Manusia. Ya, untuk makluman semualah. Jadi saya teruskan dengan ulasan saya, syur dan beberapa perkara yang telah kita lihat sepanjang pertandingan ini. Yang pertama, rata-rata peserta kita hampir separuh dia bercerita terlalu laju. Bila terlalu laju, dia mudah untuk terlupa atau memahamkan kita sebagai penonton. Dia kena ada perubahan antara pencerita dengan watak. Bila terlalu laju, kadang-kadang anak-anak ini akan terlupa. Bila terlupa, dia terganggulah penceritaan ketika murid bercerita. Satu. Kedua, saya sedia memahami bahawasanya pertandingan ini adalah SJKT dan SJKC, tetapi ada sebutan-sebutan yang agak kurang jelas dan sukar untuk kami fahami. Kalau boleh sebutan itu biar tepat dan jelas. Dan sebaik-baiknya kalau dapat sebelum bertanding, buatlah latihan vokal dahulu. Itu sebaik-baiknya. Baik. Yang ketiga, murid-murid ini tadi kebanyakannya suaranya terlalu kuat. Kebarangkaliannya semasa latihan, murid-murid ini tidak menggunakan mic. Hari ini bila dia guna mic, dia melontarkan suaranya sangat kuat. Dia tidak mengganggu hakim. Cuma tinggal lagi, bila terlalu kuat, perubahan watak itu tak berapa menjadi. Tak berapa menjadi. Kemudian ada bahagian-bahagian tertentu, contoh sebutan tolong-tolong, sepatutnya lebih kuat daripada yang asal, tetapi dah jadi sama. Tidak ada perubahan, tidak ada perbezaan. Jadi dekat situ pengurangan markah dekat situ. Baik, keempat, pembaziran waktu. Saya difahamkan kita tak perlu ada sonotasi ataupun kita tak perlu ada kata-kata aluan. Saya rasa benda tu tak perlu diadakan. Kemudian mungkin hai kawan-kawan yang dimaklumkan pada ketika kita diberi taklimat cukup dengan satu atau dua baris ayat. Tetapi sebahagian besar tadi, dua perenggan, pelajar-pelajar atau murid-murid ini menggunakan dua perenggan untuk pendahuluan. Sangat merugikan. Padahal kita ada 8 minit, sedangkan daripada 8 minit kita dah hilang 2 minit. Baik. Kemudian
kemudian saya pergi pada perkara kelima, saya masukkan sedikit unsur teater sebab kita ada dalam ketacarangan mengenai teater kan, bercerita teater. Jadi dalam teater kita ada 3 perkara, iaitu sedar ruang, sedar diri, sedar perwatakan, rakan lakon. Sedar ruang, ruang lah. Bagaimana kita nak guna ruang itu. Kalau ada set, kita tengok set atau prop, kita jangan terhalang. Kemudian blocking kita tak boleh bercerita membelakangkan penonton. Kita kena cerita depan penonton atau paling tidak pun 45 darjah. Okey, sedar diri. Sedar diri adalah watak dan perwatakan. Siapa kita? Kita adalah singa, kita adalah gagak. Bagaimana pergerakan gagak? Bagaimana intonasi gagak? Bagaimana suara gagak berbunyi? Ataupun watak-watak yang lain. Bezakan antara pencerita dengan watak. Itu yang penting. Kalau tak ada itu, kita tak nampaklah watak-watak yang dalam. Saya nak ingatkan dalam pemarkahan kita ada 10 markah untuk watak dan perwatakan. Jadi kalau tak ada watak dan perwatakan ini secara jelas, secara meyakinkan, dia adalah gagak, dia adalah merpati, dia adalah singa, dia adalah gergasi, pemarkahan itu akan kurang gergasi. Sedar perwatakan. Sadar perwatakan sebenarnya kalau sekiranya ada rakan lakon. Jadi ketika kita bercerita, kita tak ada rakan lakon. Yang kita ada perubahan perwatakan. Jadi bila perubahan perwatakan kena jelas, kena nampakkan daripada pencerita kepada gergasi, daripada pencerita watak Mak Milah, kepada pencerita kepada kanak-kanak kecil. Kena jelas, barulah pemarkahan itu tinggi. Baik, perkara yang ke-6. Ini sekadar show atau cadangan. Mungkin selepas ini di bahagian teknikal ataupun penganjur boleh tentukan. Maknanya ataupun di bahagian cikgu-cikgu sendiri, kalau di tengah itu sebahagian daripada pencerita. Sebelah kiri dan kanan itu dah berubah kepada perwatakan. Jadi kita nampak jelas perubahan perwatakan itu lebih jelas. Jadi tidaklah murid-murid kita ni mundar-mandir atau pentas tu tanpa sebab. Bila lakonan atau teater ni, kita kena bergerak, kena ada sebab. Kenapa kita ada sebab? Kenapa kita bergerak? Maaf saya. Kenapa kita bergerak? Kena ada sebab. Kalau tak ada sebab kita bergerak, ia adalah sesuatu pergerakan yang mengganggu penonton. Sebab sepanjang tadi kita lihat, pelajar dia cuba untuk menggunakan pentas. Dia bergerak dari hujung ke hujung sehingga kan kita tak tahu dia bergerak untuk apa. Tadi ada yang bergerak, contoh saya ambil burung tadi, yang bergerak seperti burung. Ada tujuan ke? Ataupun dia bergerak untuk bertukar kepada perwatakan. Itu jelas, kita boleh nampak. Tapi kalau bergerak sengaja sambil bercerita tidak membawa maksud apa-apa, bagi saya sangat merugikan. Dia agak mengganggu kepada penonton dan juri. Baik, ketujuh, berkenaan dengan kostum. Kostum yang dipakai ataupun busana yang dipakai sangat cantik, sangat indah. Boleh tepuk. Cuma ada kostum yang mengganggu pergerakan murid itu sendiri. Sayang. Yang keduanya, bila ada headgear ataupun bahagian kepala, dia tutup muka murid-murid ini. Jadi kita tak nampak mimik muka itu. Perwatakan, mimik muka, perwatakan kalau dia buat orang tua macam mana, kita tak nampak. Sangat rugi. Tadi ada yang pakai kan bahagian atas tu, dia bukan tak cantik, dia cantik, cuma tinggal lagi bila ada bahagian atas tu, kalau bolehlah dipinkan, dia tak jatuh ke bawah, bagus. Tetapi ada tadi yang jatuh ke bawah, kita tak nampak muka. Kita tak nampak. Dari sudut kemenjadian, kita nak pelajar itu berani di atas pentas dengan muka dia, bukannya kita sorok muka dia. Jadi kemenjadian tu agak kurang sikit bila dia seolah-olah dia menutup muka tu. Dari sudut mungkin malu nak lihat menonton dan sebagainya. Okay. Dan kemudian kostum atau busana itu sendiri mengganggu pergerakan murid-murid. Tadi ada dia pakai adalah satu busana kostum tu, dia nak bergerak susah, dia terpaksa alihkan kedudukan aksesoris pada baju tersebut, jadi sukar sikit pergerakan. Kita boleh nampak dia kurang selesa di atas pentas.
Kemudian merujuk kepada busana dan kostum, kalau boleh lah, ini saya syorkan jangan campur-campur aduk. Tadi ada yang campur aduk. Saya faham target kita perpaduan, tetapi tiba-tiba ada pakaian yang mungkin dia pakai Cina, lepas tu dia dah campur India, dia ada campur Melayu sikit. Kalau boleh lah, lepas ni yang cantiknya biar satu kaum lengkap. Jangan campur-campur, jangan campur-campur. Dan sesuaikan dengan cerita. Tapi kebanyakan tadi saya rasa yang saya dapat lihat 100% memang sesuai mengikut cerita. Tahniah pada anda semua. Baik, penceritaan mesti sesuai dengan perpaduan. Bila kita kata perpaduan ni, sebenarnya yang saya faham dan fahaman kepada teknikal juga kepada kami hakim-hakim ni, dia lebih kepada manusia tau. Jadi seelok-eloknya, kalau kita ada tema perpaduan seperti ini, adalah seelok-eloknya kita menggunakan cerita yang berteraskan manusia. Bukan tak sesuai cerita binatang, tetapi dia tidak pendengar cakap 100% menjurus kepada objektif perpaduan itu sendiri. Melainkan tema itu kerjasama yang boleh kita bawa cerita-cerita pada binatang atau haiwan. Tetapi saya nak merujuk sebab benda ni dah ada dalam kertas cadangan. Jadi janganlah risau tentang pemarkahan kurang ke apa, kita tak mengadilinya. Ini mungkin sure di masa hadapan, cadangan di masa hadapan. Ya. Okey, seterusnya sebutan dan istilah sama juga seperti tadi, cuma istilah tu ada perkataan-perkataan yang sangat kurang jelas. Ya, ada juga istilah yang digunakan perkataan-perkataan yang kenegerian. Ya, ada perkataan kan? Kalau cikgu-cikgu perhatikanlah, ada tadi 2-3 yang kenegerian yang kita rasa kita pun hakim pun kadang-kadang dia tercari-cari apa maksud. Jadi kalau boleh, biarlah perkataan-perkataan itu yang lebih jelas, yang orang boleh faham. Kalau kita sampaikan sesuatu perkara, tiba-tiba orang tak faham, sangat rugi. Kadang-kadang maksud itu membawakan erti yang sangat penting, tetapi bila kita bawa logat kenegerian yang mungkin tak semua orang faham, benda tu agak tak jelas. Baik. Kemudian bahasa yang kreatif, indah dan menarik, ya. Saya rujuk kepada rubrik pemarkahan. Cakap acuh. Cakap acuh. Tak perlu dramatis. Sebab ini kreatif. Bila kreatif, tak apa. Anak-anak boleh gunakan cakap acuh tu. Tak perlu nak orang cakap nak dramatiskan, nak standardkan cakap acuh tu. Gunalah cakap acuh tu. Bercakaplah dengan bersahaja. Nama pun cakap acuh. Jadi bersahaja. Baik, sepanjang tadi ada juga murid-murid yang menyentuh kaum. Sebenarnya bahaya sedikit sini. Ada yang menyentuh kaum. Kalau boleh cuba elakkan. Mungkin perkara itu dia nak sentuh juga kaum, tetapi dia secara umum. Jangan sebut sesuatu perkara yang negatif. Jangan sebut perkara yang negatif yang kemungkinan besar tepat pada kaum itu. Saya harap perkara ini tidak berlakulah. Walaupun tadi sebenarnya ada berlaku, tapi kita take note lah. Harap selepas ini saya syorkan jangan berlaku lagi. Kalau tidak, tema perpaduan kita tak capai objektif 100%. Okey, ke-12, masih ada unsur-unsur syarahan pidato dalam bercerita. Sepatutnya bercerita suatu perkara yang lain, syarahan atau pidato suatu perkara yang lain. Intonasi itu tidak sama. Bercerita lebih santai, tetapi tadi ada beberapa peserta seperti dia bersyarahan. Intonasi dia dengan gaya dia, kalau boleh cuba elakkan. Kemudian saya nak merujuk kepada markah watak dan perwatakan. Saya sentuh lagi secara mendalam. Anak-anak atau murid-murid kena betul-betul lah melakonkan watak tersebut. Sebab 10 markah, kalau tidak rugi. Kalau tak buat betul-betul rugi. Kalau dia perlu merangkaklah. Sebab kita ada pentas yang kosong. Kalau perlu terbang, burung terbang, sila.
buatlah gaya seperti terbang. Kalau bersilat, dalam skrip ada bersilat, tetapi ada pelajar, ada murid yang dia tak buat pun bersilat. Dekat situ macam mana kita nak buat warkah? Okay. Kemudian saya nak merujuk juga warkah, markah watak perwatakan ni ada juga di kalangan para peserta yang membawa pengesahan kenegaraan. Dia bukan bercerita, dia membawa pengesahan kenegaraan tentang bibliografi seseorang. Kemudian dia tak ada perwatakan. Bila tak ada perwatakan, markah untuk watak dan perwatakan tu tak ada. Kita susah nak bagi. Dia menceritakan tentang seseorang negeri, sebuah negeri dan sebagainya, tetapi tidak ada perwatakan. Bila tak ada perwatakan, markah watak dan perwatakan, bagaimana kami nak bagi? Dia kalau kata pengesahan kenegaraan ni, dia bukan bercerita sangat, dia lebih kepada fakta. Fakta biografi seseorang atau negara. Baik, kemudian saya nak sentuh juga unsur puisi dan lagu yang menyedapkan cerita ataupun mengukuhkan cerita, menjadikan cerita itu menarik. Kalau tak yakin untuk bersyair, jangan bersyair. Kalau tak yakin untuk bergurindam, bernazam, saya syorkan kepada cikgu-cikgu, janganlah masukkan. Sebab kita peringkat kebangsaan. Jadi bila cikgu paparkan sesuatu yang tak kena pada tempatnya, pemarkahan cikgu nanti akan kurang, rugi dekat situ. Baik, apabila disinggung mengenai bercerita dan teater, ini sure saya seelok-eloknya sekolah-sekolah yang akan bertanding diberikan mungkin sedikit pengetahuan tentang asas teater, supaya guru-guru ini tadi dia boleh mengajar anak-anak muridnya tentang unsur-unsur teater, bagaimana yang dikehendaki dalam pertandingan atau dikehendaki oleh teater itu sendiri. Bukan saja diberikan khusus ini kepada ataupun taklimat kepada guru-guru sekolah-sekolah yang tanding, juga kepada pengurus-pengurus teknik. Sepatutnya bila maknanya pengurus teknik pun kena mengetahui lebih daripada guru-guru biasa lah. Jadi kalau ada, barulah cikgu-cikgu ni tadi boleh menggunakan unsur-unsur teater, elemen-elemen teater dalam penceritaan. Setakat itu saja daripada saya. Saya harap syur yang saya berikan ataupun ulasan yang saya berikan tidak menyentuh hati mana-mana pihak. Sekiranya ada berlaku terganggu di jiwa dan perasaan cikgu-cikgu, anak-anak murid, saya minta ampun, minta maaf dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.